Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, petugas-petugas, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian. Tidak lupa juga kepada yang telah menganjurkan, yang telah menyumbang, yang telah terlibat di dalam semua program yang dianjurkan di bawah anjuran Masjid Al-Bukhari ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dicurahkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap seorang yang hadir pada hari ini. Dijadikan kita terpilih, tergolong di dalam suatu kelompok yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudahkan segala asbab, dipermudahkan segala wasilah, dibukakan suatu khidmat dan juga suatu kemudahan untuk kita sampai ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Adalah suatu lambang dan juga suatu petanda kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga keredaan, kerahmatan daripadanya. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, perjumpaan, suatu majlis yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga di dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu lalu sahaja di taman-taman syurga di atas muka bumi ini, maka berehatlah kamu. Bertanya para sahabat kepada Rasulullah, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah itu taman-taman syurga yang dimaksudkan wahai Rasulullah?
Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikri fil masajid. Dia adalah halaqah-halaqah ilmu di dalam masjid-masjid. Maka kita beruntung dan juga kita ini memperolehi suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita salah seorang daripada kelompok umat Muhammad yang dapat menghadiri majlis dan juga mujtama' ini. Juga kita ini dapat memakmurkan, mengimarahkan suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah dipersiakan oleh salafun salih, melainkan dimanfaatkan waktu ini untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi permohonan kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pengharapan kepadanya. Mudahan dengan keberkatan waktu ini, dengan fadilat tempat ini dan juga kemuliaan mujtama' dan perhimpunan kita pada hari ini, segala hajat dan juga segala permohonan kita didengar dan juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir ke dalam Masjid Al-Bukhari ini, ya Allah, lelakinya mahupun wanitanya, kanak-kanaknya mahupun dewasanya, mudanya mahupun tuanya, wanita, daripada mana sahaja dia sampai dan apa sahaja latar belakangnya, ya Allah, segala permohonan permintaan kami dan juga segala hajat yang besar daripada kami kepadamu, ya Allah, maka perkenankanlah ia, tunaikanlah ia dan laksanakanlah ia kepada kami semua, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa terpelihara daripada segala mara, bahaya, bala, bencana, wabak, penyakit dan juga semua perkara yang tidak kami ingini berlaku kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah segala panca indera kami, anggota tubuh badan kami dan semua pinjaman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, daripada melakukan segala kemaksiatan, kemungkaran dan semua perkara yang Engkau murkai, ya Allah. Pandulah ia, berilah pedoman kepadanya dan berilah hidayah padanya untuk sentiasa mentaati dan menuruti perintah dan ajaran agama dan landasan-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami sentiasa berada di dalam keadaan kegembiraan, di dalam keadaan kebahagiaan, di dalam keadaan yang penuh dengan kerahmatan daripada-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami sebanyak-banyaknya keredaan daripada-Mu, keberkatan daripada-Mu, kasih sayang daripada-Mu, dan juga limpahkanlah hidayah dan taufik daripada-Mu ke atas kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sentiasa berada di dalam keadaan keimanan yang menebal dan bertambah saban hari saban waktunya, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami, ya Allah. Wafatkanlah kami, matikanlah kami setelah panjang umur dalam kebaikan, setelah sempat untuk kami melangsaikan segala hutang piutang kami, ya Allah, setelah sempat untuk kami menyelesaikan segala permasalahan dan urusan duniawi kami, ya Allah, setelah sempat untuk kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami diwafatkan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada penghujung tempoh hayat dan jangka masa umat-umat
Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman yang terdahulu sehinggalah zaman yang terkemudian. Dan kita tidak mengetahui bilakah agaknya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas kita akan tanda-tanda kekuasaannya dan juga petanda-petanda hari kiamatnya yang besar. Maka sukalah untuk kita pada hari ini membicarakan salah satu daripada petanda-petandanya supaya kita dapat mempersiapsiagakan diri kita dan juga kita ini dapat bersedia untuk menghadapinya. Cerita berkenaan dengan petanda hari kiamat bukanlah supaya kita tahu ianya berlaku bila dan juga di mana, siapakah orangnya dan sebagainya. Tetapi cerita berkenaan dengan petanda hari kiamat untuk kita mewujudkan persediaan dan juga untuk kita berdaya menghadapi zaman tersebut dengan kita terelak daripada segala fitnah dan kesusahan pancarobanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah yang berlaku di akhir zaman yang paling besar adalah fitnatul Dajjal. Kalau kita sebutkan berkenaan dengan Dajjal, maka mana ada manusia yang tak kenal nama Dajjal ini kalau di kalangan umat Muhammad? Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Dajjal itu adalah musuh dan juga dia adalah penyebab fitnah terbesar di dalam dunia. Adapun orang yang bukan Islam, adapun orang yang memusuhi Islam, menganggap Dajjal itu adalah Mesias ataupun penyelamat bagi mereka. Tetapi perkara ini adalah perkara yang agak kontra dan juga perkara yang agak berbeza pengambilan pengamatan kita dengan orang yang lain sepatutnya. Kalaulah orang-orang yang bukan Islam mempercayai Dajjal itu adalah pembantu mereka dan juga akan penyelamat mereka, maka bercanggahanlah kalau kita ini mengambil dalil ataupun mengambil bukti bahawa Dajjal itu wujud, bahawa Dajjal itu ada daripada apa yang telah pun mereka itu keluarkan. Kerana maksud orang-orang yang bukan Islam, orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, maksud mereka mengeluarkan bukti-bukti bahawa Dajjal itu wujud, bahawa Dajjal itu adalah suatu perkara yang benar, supaya mereka menanti-nanti dan menunggu-nunggunya. Kita pula pada hari ini tiba-tiba mengambil mereka punya pendapat, mengambil mereka punya bukti-bukti untuk kita ini yakin Dajjal itu sebenarnya ada, sebenarnya wujud, dan siapakah dia. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad tidak diminta supaya yakin Dajjal itu ada. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta kalaulah muncul sahaja fitnah Dajjal itu, kita dapat mengelak daripada fitnahnya. Kenapakah tersalah dan juga tersilap pada tanggapan dan juga pengambilan tata cara ilmiah ini? Kerana umat Muhammad meletakkan fitnah Dajjal itu di dalam rukun iman, mengatakan dia termasuk dalam rukun iman. Minta maaf, umat Muhammad tidak diminta beriman kepada Dajjal. Kita tak diminta beriman kepada Dajjal. Kalau dikatakan kita kena percaya kepada Dajjal, kita juga percaya kepada syaitan. Adakah kita beriman pada syaitan? Kita pun percaya juga adanya jin. Adakah kita ini beriman dengan jin? Kita ni percaya juga adanya Fir'aun, Namrud, semua tu. Adakah kita percaya dan juga kita beriman kepada mereka? Jadi tidak ada istilah keimanan yang perlu kita wujudkan kepada Dajjal. Perlu kita ini tahu bahawa iman itu adalah membenarkan. Maksud membenarkan, meletakkan perkara itu pada pihak yang benar dan kepada pihak yang hak.
Kalau kita katakan beriman pada Dajjal, maksudnya adakah kita perlu letakkan Dajjal itu di pihak yang benar? Wal'iyadu billah, dia adalah pihak yang batil, tak perlu beriman kepada Dajjal. Kalau kata kena percaya, kita percaya juga adanya udara. Adakah kita beriman dengan udara? Kalaulah dikatakan beriman itu adalah percaya kewujudan, nescaya orang-orang kafir telah pun beriman dengan hari kiamat kerana dia percaya hari kiamat itu ada. Nescaya orang-orang kafir telah pun beriman dengan para anbiya kerana mereka itu percaya para anbiya itu ada. Nescaya orang-orang kafir telah beriman kepada Allah kerana mereka percaya Allah itu ada. Tapi adakah mereka meletakkan para anbiya Allah Subhanahu Wa Taala di pihak yang hak, ataupun mereka mendustainya? Jadi perlu kita ini faham apa maksud iman. Jadi Dajjal bukan dalam rukun iman. Tak perlu kita beriman dengan Dajjal, dan kita tak beriman dengan Dajjal adalah lebih selamat, dan juga itu yang dituntut. Jangan kita ini rasakan ragu, kalaulah aku tak beriman dengan Dajjal, nanti aku dikatakan tidak beriman kepada perkara yang rukun iman. Rukun iman yang mana terkandung Dajjal di dalamnya? Percaya pada hari akhirat? Hari akhirat yang dimaksudkan dalam rukun iman bukan di dalam dunia. Tapi hari akhirat yang dimaksudkan adalah setelah daripada kebangkitan, setelah kematian. Hari yang orang-orang kafir pun akan beriman. Hari yang orang-orang kafir pun akan jadi baik. Tak perlu lagi lah, subhanallah, tak perlu lagi dah pada hari itu kepada pembuktian, kepada cubaan, pada fitnah. Tak ada fitnah dalam zaman tersebut. Semuanya kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan dengan apa, dengan hari kiamat, yang dimaksudkan di dalam perkara agama ini dimaksudkan berkenaan dengan qiyamus sa'ah. Qiyamus sa'ah itu adalah hari penghabisan dunia yang fana ini. Jadi sebelumnya ada petanda-petanda, sebelumnya ada dia punya peringatan demi peringatan yang perlu kita ini jauhi akan fitnah-fitnahnya. Kalau kita terkena kepada fitnahnya, maka kita jadilah orang-orang yang sabar, dan jadilah orang-orang yang sentiasa memperingati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita faham dan juga titik beratkan daripada Dajjal ataupun fitnatul Dajjal adalah apakah tipu daya dan juga seruannya. Banyak daripada manusia seolah-olah berkenalan dengan lelaki ini. Memang benar Rasulullah pernah mengatakan Dajjal itu adalah seorang lelaki. Definisi Dajjal adalah dia adalah rajulun syakhsiyatun Yahudiyah. Dia adalah seorang lelaki, suatu personality, suatu individu yang mempertahankan orang-orang Yahudi. Seorang lelaki, dia bukannya makhluk asing, manusia. Cuma sahaja dia telah pun ditangguhkan kematian. Maksud ditangguhkan kematian, dipanjangkan umur sampai sekarang tak mati-mati. Hidup daripada zaman lebih kurang zaman sebelum 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam, dan tidak meninggal dunia sampai sekarang, masih muda, belum lagi tua. Luar biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istidrajnya luar biasa. Kalaulah orang-orang kafir zaman sekarang ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj, maka istidraj yang didapatkan oleh orang kafir di zaman sekarang ini hanyalah percikan-percikan sahaja daripada istidraj yang ada pada Dajjal. Ibarat Dajjal tu istidrajnya yang asal. Adapun orang-orang kafir di zaman sekarang yang jadi kaya raya, yang jadi cendekiawan, yang bijaksana sekarang ni, semua ni yang dapat istidraj orang-orang kafir di zaman sekarang ini, dia ibarat percikan ya daripada istidraj yang Allah Ta'ala berikan kepada Dajjal. Istidraj itu adalah suatu kelebihan luar daripada kebiasaan Allah Ta'ala berikan pada orang kafir supaya dia lebih sesat, supaya dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun, dahlah pemimpin, tak pernah sakit,
Pemimpin tak pernah sakit, banyak pengaruh, kaya pula tu. Kalau kita ni dapatlah 4 perkara tu, rasa-rasanya nikmat sungguh dah. Tapi kita takut kalau kita ini tiba-tiba lupa diri. Astaghfirullahaladzim. Bayangkanlah, Fir'aun seumur hidup tak pernah sakit, tak pernah tumbuh ubat. Sakit yang paling sakit bagi Fir'aun adalah batuk sekali dekah. Batuk sekali saja, itu bagi dia, Allah, ini teruk sangat penyakit ni. Kalau kita teruk tu sampai terlantar dekat hospital, tu teruk bagi kita. Tapi kalau Fir'aun, penyakit dia yang paling teruk dia pernah rasa batuk sekali dekah saja, maka itu adalah batuk, apa namanya, Fir'aun punya sakit. Seumur hidup tak pernah rasa penyakit, seumur hidup tak pernah rasa miskin, seumur hidup tak pernah rasa tak pernah rasa dipimpin. Dia itu pemimpin, daripada lahir habis sampai mati masih memimpin lagi. Daripada lahir tak pernah rasakan susah walaupun sedikit. Tetapi dia adalah lelaki yang dikatakan durjana, yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan redha padanya, terlaknat dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim. Hadirin anda rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampaikan kita ni tak cerita pasal Fir'aun, tak boleh pun kita ini berikan unsur-unsur baik pada dia. Cerita kita tak boleh letakkan unsur-unsur balik. Contohnya lah, Fir'aun ni jahat-jahat dia pun dia jaga kebajikan isterinya. Ini adalah benda yang tak betul. Tak boleh kita ni cerita sedikit pun unsur-unsur baik bagi Fir'aun, kerana Allah Ta'ala laknat dalam Al-Quran. Sama juga dengan syaitan, dengan iblis. Tak boleh kita ini cerita dia tu, oh baik juga iblis ni rupanya. Tak ada. Jangan kita ceritakan iblis itu seolah-olah makhluk yang baik, kerana Allah Ta'ala dah jahatkan dia. Allah Ta'ala dah murka dia di dalam Al-Quran. Berbeza pula dengan para anbiya. Para anbiya, sisi buruknya haram kita ini menceritakan, kerana benda itu dusta. Tidak ada bagi para anbiya benda-benda yang buruk, melainkan kita tokok tambah. Konon-kononnya kena penyakit kronik lah, konon-kononnya mengabaikan umat lah, konon-kononnya subhanallah miskin sampai tara, tidak boleh menguruskan dirilah. Astagfirullahaladzim. Ni semua ni perkara-perkara yang buruk, tak boleh kita ini ketengahkan daripada hak para anbiya, kerana Allah Ta'ala muliakan mereka di dalam Al-Quran, lebih mulia daripada para malaikat sekalipun. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk bercerita berkenaan dengan fitnatul Dajjal, harus kita ketahui di akhir zaman Dajjal akan menyeru manusia ikut dia. Dajjal akan menyeru umat Muhammad, orang-orang Islam khususnya. Adapun orang kafir memang sudah dalam poket dia, memang sudah dalam genggaman dia, tidak perlu dia seru lagi. Umat Muhammad, orang-orang Islam yang dia akan seru, dia akan ajak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam, supaya ikut dia. Lalu digunakan segala fitnah, digunakan segala tipu helah, dan juga digunakan segala wasilah dan peralatan, segala perkara yang canggih, segala perkara teknologi, segala perkara hipnosis, segala perkara sihir digunakan oleh Dajjal untuk mengajak umat Muhammad supaya mempercayai dia dan ikut dia. Persoalannya, kepada apakah Dajjal itu ajak kita? Untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal, kita kena tahu Dajjal itu ajak kita untuk lakukan apa. Adakah dia ajak kita untuk berjalan-jalan bersiap-siap? Adakah dia ajak kita untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran? Adakah dia ajak kita supaya kita ini berbunuh-bunuhan secara zahirnya?
Maka semua daripada yang Dajjal ajak kita di akhir zaman nanti berlaku dalam tempoh lebih kurang 1 ataupun 2 tahun lamanya. Tempohnya 1 ataupun 2 tahun lamanya, Dajjal mengajak umat Muhammad kepada satu perkara yang akan kita ini kalau panjang umur akan menyaksikan. Apakah dia? Dajjal akan mengajak kita kepada supaya mengaku dan mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan. Inilah dia yang diajak oleh Dajjal dan disuruh kita mempercayainya. Dia tak suruh kita ini pergi membunuh. Dia tak suruh kita ini buat maksiat. Cuma mengaku saja yang dia tu Tuhan. Kamu nak solat, solat. Nak baca Quran, baca Quran. Kamu nak ibadah, ibadah. Yang penting kamu mengaku dia adalah Tuhan. Ini adalah perkara yang sangat-sangat besar di akhir zaman. Dan kalaulah kita ingin tahu, Rasulullah telah pun beritahu step by step, langkah demi langkah, untuk Dajjal mengaku akhirnya sebagai seorang Tuhan. Akan diajak terlebih dahulu umat Muhammad, orang-orang Islam, kepada perkara-perkara yang menarik sedikit demi sedikit, supaya umat Muhammad tak mampu berpatah balik apabila dia itu mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Kita lihat semua da'iyah daripada orang yang ingin memurtadkan umat Muhammad, cara mereka adalah sedikit demi sedikit diletakkan satu agenda. Kalaulah berjaya agenda tersebut, akan dilakukan pula agenda yang seterusnya. Sekiranya berjaya agenda seterusnya, diletakkan langkah-langkah seterusnya, sampailah umat Muhammad keterbiasaan dalam agenda, di dalam mereka punya kerangka, mereka punya jadual, sehinggalah umat Muhammad selesa dengan apa yang mereka letakkan. Pada waktu itu apabila mereka suruh ikut kita secara drastik, kita tak mampu berpatah balik. Kerana apa? Kita telah pun berjalan di atas landasan yang mereka tetapkan. Wal'iyadu billah. Cuba kita ambil i'tibar daripada bagaimanakah kerajaan Uthmaniyah dijatuhkan. Kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah tidak mampu dijatuhkan seperti mana kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah dijatuhkan dengan satu tanda tangan yang direlakan oleh pemimpin Islam untuk Islam itu dijatuhkan dan juga dimansuhkan kerajaannya. Kerajaan Abbasiyah jatuh kerana peperangan, dengan keras dijatuhkan. Begitu juga kerajaan Umayyah dijatuhkan dengan peperangan, dengan keras. Sebab itulah ada lagi khilafah Islamiyah setelah itu. Umat Islam selagi mana mereka itu dimusuhi dan dijatuhkan, mereka boleh bangkit serta-merta. Tetapi umat Islam kalaulah dijatuhkan dengan keadaan dalaman mereka sehinggalah akhirnya mereka merelakan rebahnya mereka, mereka takkan bangkit selama-lamanya, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tahukah kita semenjak tahun 1500 Masihi, kerana sejarah menggunakan timeline tahun-tahun Masihi, tak guna tahun-tahun Hijri. Jadi kita gunakan tahun Masihi kerana sejarah menggunakan tahun Masihi. Maka pada tahun 1500 Masihi, pada waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani merekrut di dalam umat Muhammad orang yang memiliki pemikiran aliran selaras dengan apa yang mereka inginkan dalam umat Muhammad. Mereka ini sedikit demi sedikit berkembang, sedikit demi sedikit berkembang, menjadi pembangkang di dalam kerajaan Uthmaniyah yang sebelumnya murni daripada kata-kata bangkang umat ataupun orang-orang Islam itu sendiri. Pada waktu itu orang-orang Islam sudah pun ada haluan kiri dan haluan kanan. Dah ada orang yang
Pemikiran tua dan pemikiran muda dah wujud pada waktu tu. Pemikiran tua yang mereka letakkan bahawasanya pemikiran para ulama yang dikatakan kuno dan ortodok, sedangkan itu pemikiran para ulama mu'tabar dan juga orang-orang yang soleh. Adapun pemikiran muda yang mereka itu letakkan adalah pemikiran orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekular, orang-orang yang plural dan sebagainya. Pada waktu itulah mereka mengembang walaupun tak kuat, sentiasa memberikan kata-kata bercanggah dan juga sentiasa melawan apa yang diletakkan oleh kesultanan yang disebutkan sebagai Kesultanan Uthmaniyah. Sehinggalah salah seorang di antara mereka akhirnya dapat memerintah, iaitu Mustafa Kamal Ataturk. Dia memerintah atas dasar apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka lakukan? Katanya dengan mudah. Mula-mula sekali biasakan anak-anak orang Islam tengok muka perempuan. Lalu dianjurkanlah bahawasanya wanita itu perlu buka mukanya, perlu keluar bekerja, perlulah berhadapan dengan lelaki, memiliki sifat kepimpinan. Ini adalah agenda-agenda supaya wanita membuka mukanya. Sampailah anak-anak di antara orang-orang di dalam Bani Uthmaniyah pada waktu itu dah terbiasa tengok muka perempuan, dah berjaya. Diletakkan pula kepada pendidikan. Okey, pendidikan pula, jadikanlah pendidikan yang bercampur laki perempuan. Oleh kerana orang laki daripada kecil lagi dah biasa tengok muka perempuan, apabila dianjurkan pendidikan yang bercampur laki perempuan, mereka biasa, mereka lakukan. Mereka merasakan tak ada masalah. Berlaku ikhtilat, berlakulah pergaulan berbebas dan juga sampai berlakunya zina di dalam umat Muhammad. Astaghfirullahalazim. Sehinggalah pada waktu itu mereka menghalalkanlah akan perhubungan-perhubungan luar tabi'i waktu itu. Sehinggalah umat Muhammad dapat dirosakkan sebahagiannya. Sebahagian umat Muhammad yang rosak inilah yang ikut kepada golongan pemikiran-pemikiran yang mempermudahkan syariat dan juga menepis sejauh-jauhnya perasaan dan juga menepis sejauh-jauhnya sifat ruhani di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itulah Islam dapat dijatuhkan. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, 666 tahun Sayyidina yang disebutkan kerajaan Empire Uthmaniyah tertegak. Separuhnya itu adalah usaha mereka untuk menjatuhkan kerajaan tersebut. Dan pada waktu itu jatuh kerajaan setelah 666 tahun mentadbir dunia dengan penuh gilang gemilang. Subhanallah. Maka pada ketika itu, ambillah kita pengajaran yang akan dilakukan oleh Dajjal di akhir zaman adalah lebih drastik. Kalaulah dulu kuncu-kuncu mereka lakukan ke atas umat Muhammad untuk menjatuhkan umat Muhammad selama ratusan tahun, Dajjal lakukan di akhir zaman 1-2 tahun kita sudah pun rebah. Kerana Dajjal itu sangat dahsyat fitnahnya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajak oleh Dajjal nanti di akhir zaman? Tahukah kita Dajjal itu muncul pada zaman ketamadunan dan juga pada era kebangkitan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Tertegak di dalam dunia suatu kepimpinan yang sangat dahsyat dan tiada mana-mana orang yang dapat menandinginya, yaitu kepimpinan yang dinamakan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ummud dunya qistan adla kama mala al-jawra wa zulma." Memenuhi dunia dengan kebijaksanaan dan juga keadilan, seperti mana dunia sebelumnya telah pun dikuasai oleh kegelapan dan juga kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan adalah keilmuan, keadilan adalah kepimpinan. Adapun sekarang kegelapan adalah kejahilan, kezaliman adalah diktator.
kepimpinan yang menggigit kuku besi dan juga menghakis akan kepentingan orang-orang yang miskin wal'iyadzubillah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit kerajaan ini dalam lebih kurang 20 tahun. Sehinggalah munculnya Dajjal 1-2 tahun dia dapat masuk ke dalam umat Muhammad. Dia buat macam yang telah pun dilakukan dalam Bani Uthmaniyah. Kita ambil pengajaran mulai sekarang. Kata Rasulullah SAW, yakhruju ala ummati Dajjal, akan keluar ke atas umat aku seorang Dajjal, iaitu Dajjal yang sebenar. Awwalu ma yad'u ila salah, hati-hati kata Rasulullah, awal-awal yang dia ajak umat aku adalah mendirikan solat. Bayangkan, kalau tadi kita tengok orang kafir, mereka suruh budak-budak kecil biasa tengok muka perempuan yang ajnabi. Muka je, muka, tangan ke apa tak ada, tak payah. Muka je, supaya mereka itu berkomunikasi sesama sendiri. Nanti kalau ada suatu program, suatu majlis campur lelaki perempuan, mereka biasa. Itu je. Nampak macam simple, betul tak? Tapi tengok apa yang dah jadi umat Muhammad di dalam dekat Turki sekarang. Malaysia lebih baik banding Turki kalau ikut keislamannya, kalau ikut sekarang ini. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disuruh pula oleh Dajjal bila masuk dalam umat Muhammad, Dajjal tak suruh orang-orang kafir memerangi umat Muhammad, tidak. Tapi mewujudkan suatu kafilah dalam umat Muhammad yang memihak pada dia. Apa yang disuruh? Awal-awal muncul kepada umat Muhammad, menampilkan diri sebagai seorang yang berwibawa, orang yang ajarkan agama, orang yang Islam, sedangkan dia adalah musyrik yang terbesar dalam dunia, mengajak orang supaya mendirikan solat. Umat Muhammad yang akur padanya mendirikan solat, di belakangnya telah pun terkena fitnah sebenarnya. Boleh kita bayang tak macam mana sebenarnya solat yang dianjurkan oleh Dajjal? Sampaikan kata Rasulullah, fa idza ata'u, kalaulah umat aku semuanya dah taat, astaghfirullahalazim, kalaulah umat aku semuanya dah taat, thumma yadda'i annahu nabi, kemudiannya dia mengaku dirinya sebagai nabi. Sedikit demi sedikit ajak orang dirikan solat, tampilkan diri sebagai orang yang baik, orang yang berwibawa. Mana-mana tempat yang dia pergi, dia boleh berkhutbah, dia jadi imam. Pergi sana, dia boleh berkhutbah, boleh jadi imam, dan boleh memberikan suatu idea-idea dan juga suatu anjuran yang bernas pada umat Muhammad, sampai umat Muhammad terpedaya pada kepribadiannya. Sehinggalah satu ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Faham tak kita apa maksudnya? Ketika mana dia mengajak supaya mendirikan solat, diadakanlah habuan, kalau kamu solat di belakang aku, kalau kamu ikut aku dirikan solat, aku akan permudahkan kamu itu, aku akan berikan kamu ini, aku akan kurniakan kamu itu, aku akan taja kamu itu, aku akan sponsor kamu itu, sponsor kamu ini. Sampaikan orang yang ikut padanya untuk dirikan solat rasa beruntung berada di belakang Dajjal. Tengok ulama aku ini, diajak kita dirikan solat supaya kita buat baik, dia beri kita kemudahan dan juga dia sponsor kita. Ulama lain ajak kita padanya, minta duit kita. Ni, tengok. Subhanallah. Maka pada waktu itu, bila dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, siapa je yang nak mengatakan kau bukan nabi? Seumur hidup dah ditaja kehidupannya, anak isterinya makan daripada hasil Dajjal bagi. Bukannya ajak buat maksiat, tidak, ajak dirikan solat. Kalau ada orang mengatakan kau jangan ikut dia tu Dajjal, lalu umat Muhammad akan mengatakan, kamu kata dia tu Dajjal, buktikan pada aku yang dia tu Dajjal. Manusia pada waktu itu takkan dapat bukti yang dia tu Dajjal. Pasal apa? Yang diajak kepada kebaikan,
personalitinya personaliti yang baik, menampilkan diri suatu lakonan yang sangat dahsyat, astaghfirullahalazim. Sampailah orang mengatakan, kamu jangan ikut dia itu dajjal. Dia boleh mengatakan, kalau dia dajjal, silakan buktikan kepada aku yang dia itu dajjal. Lalu orang yang mengatakan dia itu dajjal tu tak boleh nak buktikan. Bagaimana cara nak buktikan? Tak ada apa-apa pun yang dapat dikeluarkan, yang dapat diketengahkan untuk mengatakan dia dajjal. Sampaikan kalaulah orang itu berada di hadapan dajjal, mengatakan engkau dajjal kan? Dajjal mengatakan aku mengaku aku dajjal. Dan kalau engkau nak buktikan aku dajjal pada manusia, persilakan, aku berani. Nampak? Ini yang dajjal di akhir zaman akan lakukan, dan kita berada dalam fitnah yang sangat besar. Orang yang terpedaya adalah orang yang paling kita ini takutkan, bimbangkan. Dan orang yang ingkar, tak tahu bagaimana nak buktikan dia itu adalah dajjal. Astaghfirullahalazim. Kemudiannya lama kelamaan, bila orang dah mengatakan, aku tak tahulah, dia ni sepatutnya bukan Nabi. Rasulullah lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi. Tapi aku tak tahulah, mungkin dia ni Nabi kot. Pasal apa? Persis dia punya sifat-sifatnya, apa yang dibawakan, aku macam tak boleh nak. Subhanallah, umat Muhammad susah nak menafikan. Ini adalah fitnah terbesar. Astaghfirullahaladzim. Sekarang ini ada orang yang kita kenal, dia tu perogol, minta maaf dengan bahasanya. Satu hari dia berlakon jadi baik di hadapan kita. Orang semua percaya dia tu baik. Kita pun cubalah terangkan pada manusia, wahai manusia, dia ni perogol, bukannya orang baik. Orang tak percaya kat kita, orang kata buktikan ni kalau dia tu perogol. Mana dia punya report polis, mana perintah mahkamah yang kata dia telah merogol, mana? Kita pun cari-cari tak jumpa, tak ada, semuanya tak ada. Macam mana kita nak beritahu pada orang lain yang dia tu penipu? Lalu inilah dia umpamanya fitnah dajjal di akhir zaman. Orang yang ingkar dalam keadaan tertekan dan juga dalam keadaan kebimbangan yang sangat besar. Orang yang ikut pula adalah penta'assub yang sangat luar biasa. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dajjal di akhir zaman akhirnya akan mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Maka orang yang dengar dia itu mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, mereka akan terbahagi kepada dua. Yang pertama, manusia yang ingkar, yang dia tak percaya dajjal itu adalah Tuhan, tetapi tak boleh nak membuktikan bagaimana dia nak katakan dajjal tu bukan Tuhan. Susah bagi dia. Kerana apa? Terbatas pada waktu itu pengetahuan yang pertama dan ciri-ciri yang ada pada dajjal itu, walaupun dah terbuta sebelah matanya, kata Rasulullah. Thumma akhiru dhalik, kata Rasulullah, yadda'i annahu ilah, fatughsha 'ainahu wa tuqta udhnuhu wa tuktabu baina 'ainaihi kafara. Kemudian dia akan mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, maka terbuta sebelah matanya, terputus sebelah telinganya, dan tertulis di antara dua keningnya kafara. Dan ramai manusia pada ketika itu nak ingkar apa yang dia itu lakukan, tetapi nak ingkar tak tahu nak buat macam mana. Katanya, aku tak percaya dia Tuhan, tapi apa aku nak buat apa ke sekarang ni? Selama ni aku memang dah ikut dia, dah taat pada dia, dah setia pada dia, dan aku bagi tahu orang lain dia tu orang yang benar. Tiba-tiba pada hari ini dia ini mengaku dia itu sebagai seorang Tuhan. Aku nak ingkar bagaimana? Adapun orang yang percaya, ini bahagian manusia yang pertama. Bahagian manusia yang kedua pula yang dengar perkara ini berlaku daripada mulut dajjal, mereka ini mengakui benarlah engkau adalah Tuhan. Mereka ni adalah penta'assub yang tegar. Orang yang ta'assub yang tegar ini selalunya berlaku pada pihak yang batil. Susah kita tengok orang yang hak ada penta'assub yang tegar. Kerana apa? Orang yang ada pada pihak yang hak, mereka akan selalu mengatakan perkara-perkara yang benar.
sehingga kan terbuka pemikiran pengikut-pengikutnya kepada kebenaran. Tetapi orang-orang yang sentiasa mengikut kepada kebatilan dan juga mentaksubkannya, mereka sentiasa disajikan dan juga diperdengarkan dengan kata-kata yang dusta, sampaikan mereka tak dapat nak membezakan di antara hak dan juga yang batil. Astaghfirullahalazim. Maka beginilah apa yang telah pun diberitahu oleh Rasulullah dengan fitnah Dajjal. Bila buta sebelah mata Dajjal, pada ketika itu diketahuilah dia adalah Dajjal. Orang-orang yang beriman tahulah dia itu Dajjal. Dan orang-orang kafir pada waktu itu pun sudah pun mengetahui yang dia itu adalah penyelamat mereka. Astaghfirullahaladzim. Bermulalah pertualangan dan juga pengembaraan Dajjal mengelilingi dunia selama 40 hari dan 40 malam. Itu adalah satu fasa tempoh kedua sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Bila turun Nabi Isa alaihi salam, semua umat Muhammad akan pergi kepadanya dengan mengatakan, wahai Nabi Allah, kami tahu dia tu Dajjal, tapi kami tak mampu nak buktikan yang dia itu Dajjal. Bagaimana wahai Nabi Allah, wahai Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan kepada umat Muhammad keseluruhannya, jangan takut. Aku tahu macam mana nak buktikan yang dia itu adalah Dajjal. Maka sebab itulah Nabi Isa diturunkan, kerana fitnah ini adalah fitnah yang tidak akan berpenghujung, melainkan diselamatkan oleh Allah dengan turun seorang Nabi di akhir zaman. Nabi sebelum Nabi Muhammad ditangguhkan kematiannya sampai sekarang, Isa alaihi salam, penyelamat umat Muhammad di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Begitulah keadaannya dan cukuplah sampai di sini sahaja penerangan dan perkongsian kita pada hari ini. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan setiap yang ada pada hari ini, yang mendengar kuliah pada hari ini, dijauhkan dan dihindarkan, dibentengi daripada fitnah Dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa minal maghram wa ma'tham. Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada mengambil masa panjang sikit pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak. Akhir kalam aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.